Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, kurniakan kami ilmu dan kurniakan kami kefahaman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, kurniakan kami ilmu dan kurniakan kami kefahaman. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini berpeluang saya melalui perantara penganjur bernama Akademi Kepimpinan Remaja yang saya sayangi, AKR itu, kerana hari ini niat murni mereka hari ini yang memimpin anak muda Kelantan khususnya. AKR ini berada di seluruh Malaysia. Ada AKR Selangor, AKR Kuala Lumpur, dan saya bersama-sama juga dengan AKR wilayah Persekutuan. Di wilayah Persekutuan kerana kita sedar bahawa anak muda adalah aset paling penting dalam perjuangan Islam, perjuangan agama, bangsa mahupun negara. Apa sahaja perjuangan, aset paling penting adalah anak muda. Alhamdulillah, hari ini saya sampai ke bumi Kelantan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi izinkan terlebih dahulu untuk saya kenalkan diri saya Alhamdulillah, hari ini Allah telah takdirkan saya menjadi salah seorang daripada finalis pencetus ummah Astro Oasis dan menjadi pencetus ummah yang termuda pada umur 20 tahun. Moga-moga ia bukan istidraj untuk diri saya, insya-Allah. Moga-moga ia hanyalah hari ini nikmat yang Allah minta untuk saya kongsikan kepada anak muda kebanyakannya. Jadi anak-anak muda hari ini kita perlu sedar, kita pegang dan galas suatu agenda dan tanggungjawab yang sangat besar. Alhamdulillah, hari ini saya telah menjadi pencetus ummah termuda. Moga-moga terinspirasi anak muda. Dan tak dapat tidak, Tok Guru, alim ulama, asatizah Kelantan yang saya kasih kerana Allah tegur saya jika saya melakukan kesilapan malam ini, dan insya-Allah hari-hari yang mendatang, kerana anak ini masih lagi belajar. Dan saya beriman dengan satu hadis Nabi SAW, walaupun hadis ini agak rapuh, dhaif, lemah, tapi saya beriman dengan hadis ini kerana saya meyakini hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Jangan pandang enteng, jangan pandang lemah, jangan pandang enteng, jangan pandang lemah kepada orang lama dalam agama, yakni orang tua dalam agama. Jadi orang-orang lama dalam agama, mohon tegur anak ini jika tersalah bicara, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini saya tak mahu bercakap panjang, melainkan sedikit sebanyak ingin mengingatkan tentang sesuatu, bahawa para sahabat Nabi SAW, terutamanya tabi'in, mereka ini para salafus salih, mereka dikatakan oleh Abdullah ibn Umar, mereka khatam surah Al-Baqarah. Mereka khatam surah Al-Baqarah, tuan-tuan, puan-puan, mereka mengambil masa 6 tahun. Mereka mengambil masa 6 tahun. Abdullah ibn Umar kata apa? Kami khatam surah Al-Baqarah dengan mengambil masa 6 tahun. Nah, tuan-tuan, Allahu Akbar. Kami khatam surah Al-Baqarah 6 tahun. Bagaimana dikatakan khatam mereka? Kami baca 10 ayat demi 10 ayat. Kami takkan berganjak kepada 10 ayat yang lain sehingga kami faham, kami amal, kami kaji, kami mengaji 10 ayat itu. Kalau kami tak amal, kami tak faham, kami tak kaji, kami tak amal benda itu, kami malu dengan Allah untuk berganjak kepada 10 ayat seterusnya. Jadi tuan-tuan, surah Al-Baqarah mereka mengambil masa 6 tahun untuk khatam surah Al-Baqarah. Jadi hari ini muhasabah untuk kita hari ini, ada tak hari ini usaha kita untuk cuba memahami Al-Quran itu secara yang sebenarnya? Jadi hari ini, percaya atau tidak, setiap kali kuliah, kebiasaannya pemberi ilmu itu ataupun asatizah di hadapan akan tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Betul? Dia akan tutup. Tapi kita tak pernah tertanya-tanya kenapa ya ustaz ataupun tenaga pengajar di hadapan tutup majlis ilmu dengan surah Al-As. Kerana apa? Mereka tutup surah Al-As sebab nak jadi peringatan kepada kita. Sebenarnya majlis ilmu itu bukan berhenti di situ. Hakikat surah Al-As itu, apa kata ulama? Kata ulama, andai kata surah Al-As itu turun kepada umat manusia, cukup surah Al-As itu untuk merangkumi segala aspek kehidupan manusia. Andai kata hanya surah Al-As yang turun kepada umat manusia, sudah mencukupi hari ini untuk kegunaan umat manusia secara am. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hari ini cukuplah saya mengulas tentang 3 ayat daripada surah Al-As. Surah yang pendek tapi sangat-sangat bermakna. Sehingga kan surah ini dikatakan kepada murabbi kami, Ustaz Murabbi Yahya Uthman, hari ini yang sangat-sangat pentingkan tentang masa. Pernah suatu ketika kami lambat datang usrah, cukup marah murabbi Yahya Uthman. Dia kata, adakah kamu tidak belajar tentang surah Al-As?
Jadi tuan-tuan, puan-puan, hari ini izinkan saya hari ini berkongsi sedikit sebanyak tafsir ataupun apa yang saya fahami yang telah datang kepada kami secara talaqi dan usrah berkaitan dengan surah Al-As. InsyaAllah boleh tuan-tuan. Saya gementar duk Kelantan ni. Sungguh dah 3 hari ni kata-kata Allah, setakat sekolah mahat tu bolehlah saya cuba bagi motivasi. Tapi tuan-tuan lebih alim pada saya, anak setahun jagung, tapi saya cubalah insya-Allah. Tuan-tuan yang saya kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak daripada kita yang hari ini yang dikatakan ulama, bila solat mereka menjadi tok pawang, bomoh. Bila baca sesuatu hanya kumat kamit mulutnya. Kumat kamit. Tapi mereka tak faham apa yang dibacakan. Inilah kelompok-kelompok yang menjadi bomoh ketika solat. Jadi tuan-tuan hari ini pastikan, ya, kita suka untuk baca Quran, tak ada masalah untuk baca Quran. Bahkan para salafus salih yang saya katakan tadi, surah Al-Baqarah mereka khatam 6 kali, mereka juga khatam setiap 7 hari sekali. Itu khatam bacaan. Tapi khatam daripada segi makna, pemahaman, mereka mengambil masa 10 ayat demi 10 ayat. Silakan untuk kita hari ini berlumba-lumba untuk khatam daripada segi bacaan. Tapi hari ini kita perlu maju ke hadapan, ambil langkah yang progresif untuk kita hari ini memahami setiap perkataan apa yang kita baca. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah Allah jadikan kita hari ini bukan Arab, kita Melayu. Melayu Kelantan, Melayu Johor, yang penting Melayu, bukan Arab. Jadi Allah beri hari ini gandaan demi gandaan bagi orang bukan Arab untuk memahami bahasa Arab. Jadi tuan-tuan, apa sebenarnya maksud surah Al-As? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat pertama, wal as, demi masa. Tuan-tuan, ulama bahas tuan-tuan, Allah kata, kenapa Allah bersumpah dengan masa? Allah takkan bersumpah dengan sesuatu yang tidak besar. Bererti hari ini bila Allah sumpah demi masa, bererti benda ini sangat besar, sangat-sangat besar. Tapi kita tak faham hakikatnya, sebab kita hari ini tak cuba cari tahu. Tak cuba cari tahu tuan-tuan. Ayat kedua apa tuan-tuan? Innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Izinkan saya tuan-tuan, seolah-olah ayat ini tuan-tuan, ayat paling pertama sebenarnya kita hari ini dalam kehidupan keseharian kita. Yang paling penting hari ini tuan-tuan, ayat ini adalah berkenaan ayat kesedaran. Untuk sedarkan kita suatu hakikat. Allah kata demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Tuan-tuan, kalau orang dalam bidang hartanah, kita sahaja sekarang dalam kehidupan kita, kalau ada orang ketuk pintu rumah kita, tuan, ya, saya pada pejabat hartanah, sekarang saya nak cerita, tuan telah mengalami kerugian RM95,000, dia kata gitu. Tak, kita takut sebab tak ada orang suka tak ada orang suka hari ini dia menanggung kerugian. Tak ada orang. Mana ada peniaga suka kerugian? Dan Allah nak cakap pada kita hari ini, kamu semua ini sedang berada dalam kerugian. Siapa saya? Saya, mana-mana PU, imam muda, murabbi, mana-mana semua orang atas muka bumi ini sedang mengalami kerugian. Itu hakikat yang kita perlu sedar. Dan bila kita faham kita dalam keadaan rugi, kita kena buat apa? Kita kena keluar daripada kerugian ini. Ini langkah pertama. Macam kita lah tuan-tuan, kita lapar, kita sedar kita lapar. Bila lapar kita kena cari makan. Betul? Sedar. Yang pertama sedar. Oh lapar, pergi cari makan. Oh sakit, pergi cari doktor. Tapi ada orang tuan-tuan, dia lapar, dia sedar, tapi dia tak buat langkah seterusnya, pergi mencari. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala mention dalam ayat ini tuan-tuan, surah Al-As 2 ayat pertama, Allah nak cakap pada kita, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Bila kamu dah sedar kamu dalam kerugian, kamu kena cepat-cepat cari perkara yang menguntungkan kamu. Sebab apa? Sebab mereka-mereka yang rugi ini, mereka-mereka yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beruntung sahaja masuk dalam syurga Allah. Jadi mereka-mereka yang rugi, neraka jawabnya tuan-tuan. Untuk kita faham. Jadi seolah-olah hari ini kita semua ini seolah-olah bakal masuk neraka sebab kita dalam keadaan kerugian. Tapi ada solusinya. Untuk faham perkara ini tuan-tuan, izinkan saya buat sedikit analogi tuan-tuan. Pernah tak kita hari ini, sekarang sepanjang kita Ramadan kita selalu bangun qiyamul lail, betul? Alhamdulillah. Tapi cuba tanya diri kita tuan-tuan, sepanjang kita Syawal ini dah berapa kali kita bangun qiyamul lail? Dah 9 Syawal bukan? Berapa kali dah kita bangun qiyamul lail? Saya ingat kata murabbi saya, Ustaz Muhammad Nur Umar, juga anak usrah kepada Ustaz Yahya Osman. Apa katanya? Kalau kita hari ini tak bangun qiyamul lail, kita tak mampu nak bangun tahajud, sebenarnya Allah tak sudi jumpa kita tuan-tuan. Allah tak sudi jumpa kita tuan-tuan. Dan cuba tanya pada kita hari ini, sebenarnya bila kita hari ini tak mampu bangun Syawal ini untuk bangun qiyamul lail, sebenarnya kita hari ini telah merugikan Ramadan kita.
Ramadan kita telah rugi tuan-tuan. Dan sepanjang kita Syawal dan 9 Syawal ni tuan-tuan, berapa kali kita buka Quran tuan-tuan? Inilah yang dikatakan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, mereka-mereka yang menjadi hamba Ramadan, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Kami hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri tuan-tuan? Bukanlah mereka yang berpakaian cantik pada hari raya itulah mereka yang berhari raya, tapi mereka yang terlepas daripada dosa, itulah mereka yang berhari raya. Jadi hari raya kita apa? Hari-hari hari raya jika kita apa? Kita terlepas daripada dosa tuan-tuan. Jadi hari ini tuan-tuan dah Ramadan, Syawal berlalu tuan-tuan. Seminggu Syawal berlalu tuan-tuan. Cuba tanya kita, adakah kita hari ini bangun qiyamul lail? Jadi tuan-tuan, saya nak fahamkan kita satu perkara. Ini surah Al-As, hakikat surah Al-As. Pernah tak kita tiba-tiba bangun 4 pagi? Pernah kan? Pernah. Tiba-tiba kita bangun 4 pagi. Allah kejut. Malaikat kejut. Bangun 4 pagi. Kita tengok jam, 4 pagi. Awal lagi kan? Awal lagi ni. Tidur mula. Tidur semula. Pernah tak? Pernah. Saya juga pernah. Awal lagi 4 pagi. Kejap lagi lah. Kita tidur. Bangun lagi. Bangun kali kedua. Pukul 5 pagi. Kejap lagi lah subuh 6 pagi. Betul? Pernah tak? Pernah. Kejap lagi. Kejut, Allah kejut pukul 6. Kalau mahasiswa macam saya ni, ini Kelantan alhamdulillah bagus. Kalau kat universiti, kat kampus-kampus pukul 6, kejap lagi lah, penat semalam assignment, kerja banyak semalam. Subuh ada lagi ni, tak payah pergi solat berjemaah lah, ada masa lagi, 6.30 lah solat. Pernah tak kita? Pernah kita rasa malas tuan-tuan. Tidur balik 6.30 bangun, solat macam biasa. Ini orang-orang yang tidak memahami hakikat surah Al-As. Mereka yang faham surah Al-As tuan-tuan, mereka bangun pukul 4 pagi. Ni senario kedua. Bila mereka bangun pukul 4 pagi tuan-tuan, tiba-tiba mereka nak kata apa? Tidur lagilah, pukul 5 kejap lagilah. Tiba-tiba bila nak tutup mata tuan-tuan, hidung kita bau suatu bau yang sangat menyakitkan hidung kita. Bau tengik, bau asap. Kita bau apa ni? Kita pandang ke dapur rumah kita, rupa-rupanya dapur rumah kita terbakar tuan-tuan. Nah, jujur saya tanya tuan-tuan, adakah kita kata, kejap lagi lah, tidur balik lah? Ada ke? Pukul 4 tengok rumah terbakar, kejap lagi lah. Tak ada, kita akan bingkas bangun, betul? Betul. Kita akan bingkas bangun. Allah, api. Mana ada orang tidur balik kalau nampak api? Pukul 4, tadi tidur sebab tak ada api, betul? Ini pukul 4, api kita bangun, kita kalut, Allah, api, rumah terbakar. Tiba-tiba api makin marak masuk dalam ruang tamu tuan-tuan. Ni nak faham surah Al-As tuan-tuan. Cepat-cepat kita teringat, nak kena kejut isteri dengan anak-anak, betul? Nak kena kejut isteri dengan anak-anak. Yang kita sayang, sangat-sangat kita sayang. Pergi kejut isteri. Allah, susahnya isteri kita nak bangun pagi. Ada jenis isteri yang susah. Tak pun suami pun susah. Kalau isteri kat belakang tu, bayangkan isteri-isteri yang bangun pukul 4. Tengok dong, dapur terbakar. Nak kejut suami. Abang, bangun pukul 4. Suami, susah nak bangun. Isteri akan terus mengejut tak? Terus kejutkan. Sebab dia tahu ada api. Suami belum tahu. Abang, bangun, ada api. Susah bangun tuan-tuan. Adakah isteri akan berputus asa? Isteri tak akan berputus asa. Isteri akan terus kejut lagi. Abang, bangun, api. Tak nak bangun lagi tuan-tuan. Tiba-tiba api dah masuk dalam bilik. Isteri kata, Allah, suami boleh cari lain. Ni api. Isteri buat apa? Pergi lari bilik anak. Anak sendiri. Masuk bilik anak, kejut anak. Anak pun susah bangun tuan-tuan. Tak tahu apa masalah. Susah sangat bangun. Isteri kata, tak apalah, anak pun boleh buat lain dengan suami lain. Sebab apa? Ketika itu percayalah tuan-tuan, kita akan cuba selamatkan diri kita. Ya, kita sayang suami kita, ya, kita sayang anak-anak kita, tapi percaya tuan-tuan, masa tu kita akan cuba untuk selamatkan diri kita. Tiba-tiba isteri kata, ya Allah, ampuni aku, suamiku ampunkan aku, anak-anakku ampunkan aku nak lari sekarang sebab kamu susah sangat bangun, susah sangat untuk dikejutkan. Jadi isteri keluar rumah. Bila isteri nak keluar rumah, buka pintu nak keluar rumah, tiba-tiba tak boleh nak melangkah. Kenapa? Tak boleh nak melangkah keluar daripada rumah. Rupa-rupanya isteri pandang di kaki isteri ada satu gari rantai besi panjang, terikat kaki isteri pada kaki suami. Allah, suami aku ikat aku. Ini kenapa ikat? Rupanya malam suami ikat. Sekarang kalau isteri nak keluar, tak boleh. Sebab kaki isteri terikat dengan kaki suami. Tak dapat tidak kena
Kejut suami, patah balik suami. Abang makin sungguh-sungguh sebab dah melimatkan nyawanya. Tadi biasa-biasa, nyawa suami, sekarang nyawa aku. Terlepas, bang, bangun bang, ambil api, cucuk abang. Abang bangun, ini kenapa ni? Api. Suami sempat ke nak tidur balik? Tak, sedar bahaya. Suami bangun, bila suami bangun, suami angkat anak-anak tak nak tidur, tak nak kejut, angkat anak-anak, satu keluarga keluar, rumah terbakar. Kita semangat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak faham lagi tuan-tuan, sekejap saya ulas. Tiba-tiba tuan-tuan, kita kata Alhamdulillah, rumah selamat. Api rumah kita dah masuk ke halaman rumah jiran kita. Oh, kita kata, biar api lah, jiran aku terbakar lah. Dia ni duk banding-banding anak dengan anak aku. Kan PSR nak banding, PT3 nak banding, universiti nak banding, biar terbakar lah. Tersebut. Tapi tak elok ah. Biarlah. Tiba-tiba api makin marak, kita kata, jangan, biarkan. Kita jerit pada jauh je. Api. Sebab apa? Kalau masuk risikokan diri kita, betul? Risiko diri kita. Jadi baik, tak payah masuk, selamatkan diri kita. Tapi tiba-tiba tuan-tuan, ni cerita tuan-tuan. Rupa-rupanya pada kaki anak kita ada juga rantai besi bergabung pada rantai di dalam ahli keluarga rumah jiran kita. Faham tuan-tuan? Kita kata kalau terbakar rumah jiran, anak kita juga akan terbakar. Sekarang ia melibatkan anak kita, betul? Tadi tak peduli, sekarang ia peduli. Kita masuk rumah tu, kejutkan keluarga yang satu lagi tu, satu keluarga keluar. Rupa-rupanya tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu rantai besi yang ikat kaki seluruh penduduk kampung. Rantai besi apa ni, kata seorang suami. Jadi murabbi kami kata, sebenarnya cerita ini adalah hakikat surah Al-As. Mana ustaz? Pertama tuan-tuan, jika mereka hari ini sedar hakikat masa, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kita akan jadi macam kelompok tadi. Yang tadi pagi bangun pukul 4 pagi, bangun pagi, banyak masa lagi pukul 5. Pukul 5 banyak lagi masa pukul 6. Tapi kalau kita sedar api nak datang, kita datang, kita lengah-lengah, takkan lengah. Api, kita akan terus bangun. Begitu juga mereka-mereka yang faham sebenarnya. Tak ada istilah muda, anak muda. Saya Alhamdulillah hari ini bila difahamkan oleh murabbi kami faham hari ini. Umur saya tuan-tuan 21 tahun. Tahun ini Alhamdulillah Allah beri kesedaran. Tahun 1993 saya lahir. Saya telah bersaksi dengan mata saya berapa ramai pemuda seperti saya umur 21 tahun telah meninggalkan dunia. Ada yang meninggal dalam keadaan hebat, Ahmad Amar, betul? 21 tahun seperti saya. Dan ada juga yang mati kata, merempit, isap ganja. Jadi untuk apa saya kata apa? Kejap lagi lah. Jadi tak ada istilah kejap lagi. Sebab dalam Islam kita tak ada masa. Demi masa sesungguhnya manusia itu kerugian. Seolah-olah begini tuan-tuan. Demi masa sesungguhnya umat Islam itu tak ada masa. Apa ni ustaz? Tuan-tuan, kalau kita faham sebenarnya dunia ni sangat-sangat sementara, kita akan manfaatkan masa yang kita ada ini. Yang Nabi sebut dalam satu hadis Nabi, umatku ini umurnya lebih kurang 60 ke 80 tahun tuan-tuan. Anggaplah kita 80 tahun, 60, 70 tahun, letaklah 100 tahun tuan-tuan. Kami dah buat calculation tuan-tuan. Dah buat pengiraan. Tuan-tuan bayangkan titian sirat 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. 500 tahun bila? Bukan usia bumi, bukan usia dunia. 500 tahun akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan berapa tuan-tuan? 1000 tahun. 1500 tahun darab 1000 tahun tuan-tuan. Agak-agak berapa? Kami kira tuan-tuan, kami dapat 150 juta tahun. Dan bila kita kira, 150 juta tahun, aku hidup paling lama mungkin 100 tahun. Kita nisbahkan tuan-tuan, boleh kira tuan-tuan, kita hidup atas muka bumi ini tuan-tuan, tak dapat tidak paling lama tuan-tuan 1.5 saat. Apa yang kita kejar dengan 1.5 saat tuan-tuan? Okey, kita anggap tuan-tuan, satu hari di mahsyar sama dengan 1000 tahun di dunia. 24 jam sama dengan 1000 tahun di dunia. Tuan-tuan, kalau kita kira satu hari tuan-tuan, umur 65 tahun, siapa hidup umur 65 tahun? Sebenarnya dihidup 1.5 jam tuan-tuan. Ini maksud dia. Demi masa sesungguhnya umat Islam tak ada masa. Jadi kita kena produktif, kita kena cepat, kita kena tangkas. Kalau kita sedar hari ini aku buat dosa, taubat terus, jangan tangguh-tangguh. Kalau sedar tak ada ilmu, cepat-cepat mengaji. Nah, begitu.
Kalau sedar anak dah makin rosak, cepat-cepat elokkan anak. Kalau sedar isteri makin rosak, cepat-cepat elokkan isteri. Macam tadi, tak tangguh. Mana ada orang nampak api tangguh-tangguh? Bangun terus. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Melainkan, nah Allah nak kata, semua rugi, saya tuan-tuan rugi, kecuali satu kelompok. Allah sengaja letakkan waw kat situ tuan-tuan. Tandanya dan. Ada 4 ciri-ciri, bukan 4 kelompok. Banyak orang salah faham tuan-tuan. Yang Allah sebut apa? Orang-orang yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan ke arah kebenaran, berpesan-pesan dengan penuh kesabaran. 4 ini bukan 4 kelompok, tapi satu kelompok yang punya 4 ciri. Satu je kelompok yang tak rugi, Allah kata. Satu je kelompok yang tak rugi, tapi dia punya 4 ciri. Bukan 4 kelompok, tapi satu kelompok yang punya 4 ciri. 4 ciri ini akan melepaskan kita daripada kelompok yang rugi. Macam cerita tadi, saya masuk balik cerita tadi tuan-tuan. Kita nampak api, betul? Allah, tak ada masa, aku takut dah nak mati ni tuan-tuan. Dah mati, Allah, nak jumpa Allah. Tuan-tuan, saya kisah pada tuan-tuan. Saya ada seorang sahabat tuan-tuan, namanya Hajar binti Sabir. Lahir 1993 juga seperti saya, dan dia meninggal pada umurnya 19 tahun. Dan di situ tuan-tuan saya sedar bahawa tuan-tuan, dia baik dengan saya, Hajar binti Sabir. Kami sama-sama di Persatuan Dakwah di Kolej Matrikulasi Melaka. Alhamdulillah sindah ada Kolej Matrikulasi Kelantan. Kami di Badan Persatuan tuan-tuan, suatu hari Hajar binti Sabir ni tuan-tuan, dia anak solehah. Dia nak pergi program dakwah tuan-tuan. Bila nak pergi program dakwah tuan-tuan, dia meninggal. Dalam perjalanan nak pergi program dakwah tuan-tuan, dia aksiden, minta maaf. Bila dia aksiden tuan-tuan, kami semua risau. Bila kami semua risau tuan-tuan, kami doakan setiap hari, kami pergi melawatnya di ICU tuan-tuan. Tuan-tuan, banyakkanlah melawat orang sakit, kita akan ingat kematian. Itu motivasi yang terbaik buat diri kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kami melawat sahabat kami yang sedang sakit tu. Jadi doktor kata apa? Bersangka baiklah dengan Allah. Sahabat kamu ni hanya ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, mati. Pilihan yang kedua, dia hidup tapi lumpuh seumur hidup. Saya tanya tuan-tuan, siapa yang nak mati dan siapa nak lumpuh seumur hidup? Dua-dua ini bukan pilihan yang baik buat diri kita. Bukan pilihan yang baik. Kami doa seminggu tuan-tuan, alhamdulillah lepas seminggu tuan-tuan, Hajar tu bangun daripada jaganya, koma. Dia bangun. Kami sungguh-sungguh nak melawat Hajar. Bila kami nak melawat Hajar tuan-tuan, saya sampai-sampai Hajar tuan-tuan, mukanya tak ada sedikit pun nampak rasa gelisah, nampak rasa kecewa, sebab dia orang beriman. Masuk syarat pertama. 4 kelompok tadi apa Allah kata? Mereka-mereka yang beriman. Berimannya apa? Tuan-tuan, ini masalah umat Islam tuan-tuan. Umat Islam ni saya tak pandai bahasa Kelantan tuan-tuan. Tapi nak fahamkan tuan-tuan, kalau orang KL kata orang Melayu ni, Melayu Islam ni, dia poyo. Tapi dalam bahasa Kelantan, koyak. Baru saya belajar tadi. Dia koyak tuan-tuan, dia poyo, dia bajet tahu, dia sombong. Orang Melayu lah tuan-tuan. Macam dia lah hari ni agama tu turun untuk dia. Mulalah keluarkan statement Melayu sepakat Islam berdaulat. Macam dalam Islam berdaulat sebab kamu. Tuan-tuan, bila saya tanya, ini sebelum saya jadi pencetus ummah tuan-tuan. Sebelum saya jadi pencetus ummah, maksudnya sebelum saya masuk TV. Sebelum pakcik-pakcik tu dulu, masa sebelum pencetus ummah, pakcik-pakcik tanya adik saya menantu. Saya alhamdulillah lah nak. Ni kira dulu sebelum. Sebelum tu tuan-tuan, dulu saya saja buat survey, buat kajian. Saya tanya anak-anak kecil-kecil. Adik, iman tu apa adik-adik? Basic tuan-tuan. Iman tu apa? Anak kecil kata apa? Iman tu iman lah. Saya tak tahu lah. Iman tu iman lah. Saya boleh marah ke? Tak boleh tuan-tuan. Anak kecil jangan marah tuan-tuan. Anak kecil jangan marah tuan-tuan. Yang belum balik tuan-tuan jangan marah. Sebab mereka ni tuan-tuan ahli syurga. Ahli syurga. Kita belum tentu tuan-tuan. Banyak ilmu sikit tiba-tiba kita rasa act dengan anak-anak. Anak-anak meninggal ahli syurga tuan-tuan. Kita belum tentu. Jadi ayah-ayah saya pesan sangat-sangat jangan marah anak nakal. Nakal-nakal dia pun ahli syurga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, jadi saya tak marah anak muda. Saya tak marah anak kecil. Saya cuba tanya level-level saya, mahasiswa. Ni sebelum jadi pencetus ummah tuan-tuan. Sebelum. Saya tanya. Bro, iman tu apa? Dia kata apa? Iman tu iman lah. Dia tahu tak? Tak tahu tapi sombong. Nah, pergi jauh bang. Kita bukan nak ngajar, dia tanya. Kami cuba tanya pakcik-pakcik tentang kat sini ni baik. Alhamdulillah, kopiah putih baik semua. Alhamdulillah.
Saya cuba tanya seorang pakcik ni tuan-tuan. Pakcik, iman tu apa? Iman tu yang kau tanya ni kenapa? Kau saja kan? Kita pula kena tuan-tuan. Sombong tak? Sombong tuan-tuan. Tak faham sebenarnya tentang iman. Tak faham sebenarnya tentang iman tuan-tuan. Dan saya sebenarnya tuan-tuan nak cakap tuan-tuan, kita ni sebenarnya tuan-tuan banyak tak faham satu perkara dan kita suka buat definisi kita sendiri. Contoh isu Cadbury dulu tuan-tuan. Ingat isu Cadbury, isu babi. Saya masuk kuliah maghrib, saya sebut babi. Babi. Seorang makcik datang jumpa saya, "Ustaz, jangan sebut babi, Ustaz." "Kenapa makcik?" "Babi tu kasar, Ustaz." "Kasar?" "Yelah Ustaz, jangan sebut babi." "Dah tu kenapa makcik?" "Babi kasar, sebut khinzir." "Oh, sebut khinzir?" Saya tanya makcik tu, "Makcik, kenapa sebut khinzir?" "Khinzir ni dia lembut sikit Ustaz." "Oh, kalau tak boleh saya sebut babi, lembut juga." Saya saja gurau dengan makcik tu. Makcik kata, "Ustaz jangan main-main." "Allah ya makcik, saya boleh kena tegur tuan-tuan, tapi tolong tegur saya dengan hujah." "Ya adab saya, insya-Allah saya beradab." Saja gurau tadi dengan makcik tu. "Sebut babi tak makcik?" "Tak boleh Ustaz, kasar." "Oh, makcik saya nak tanya satu soalan makcik. Adakah babi bila dia khinzirkan hilang kebabiannya?" Adakah babi bila dia khinzirkan hilang kebabiannya anak muda? Adakah babi itu hilang keharamannya? Boleh jadi comel babi itu? Tak tuan-tuan, ini masalah orang Melayu. Dia tak faham tapi dia suka hati dia. Contoh tuan-tuan, bak riba kita tukar jadi bunga. Nampak macam comel riba tu, sedangkan Allah isytihar perang dengan riba. Anak-anak minta beli motor X5, terlibat dengan riba. Allah sedang isytihar perang dengan mak anak dengan motor X5. Macam mana nak pakai berkatan tuan-tuan? Tapi tak ni Ustaz, ni bunga Ustaz. Riba tuan-tuan, tak faham. Sebab kita sombong tuan-tuan dengan agama Allah. Sebab tu Allah letakkan demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Allah nak cakap pada kamu semua, jangan banggalah kamu semua dalam keadaan rugian. Jangan sombong dengan aku, kamu semua kerugian. Aku hari ini letakkan syarat, 4 syarat. Kalau kamu hari ini nak jadi orang yang untung, lakukan 4 syarat. Iman. Apa tu iman tuan-tuan? Masuk balik tuan-tuan, rukun iman 6 perkara. Masuk cerita Hajar tadi tuan-tuan. Saya masuk beriman dengan qada dan qadar. Saya jumpa Hajar tuan-tuan, Allahu Akbar. Dia senyum, dia gembira, seolah-olah tuan-tuan dia kata apa? Semua yang berlaku ini semuanya datang daripada Allah. Aku reda. Inilah yang terbaik. Berapa kali kita rasa macam tu tuan-tuan? Jarang tuan-tuan. Jarang sekali tuan-tuan. Kita biasanya sangka buruk dengan Allah. Ya Allah, kenapalah miskin sangat aku ni ya Allah. Sebab Allah tahu kalau kamu jadi kaya, kamu tak datang masjid. Pernah nampak Lamborghini parking depan masjid? Tak ada, yang datang Honda Cup. Makin tongkat nak roboh. Tapi itu yang datang jumpa Allah. Allah tahu ini lebih baik sebab kamu ada balasan akhirat. Ustaz sakit lutut, Ustaz tolong doa Ustaz bagi sembuh. Kita doa, minggu depan datang lagi, Ustaz tak mujarab, doa Ustaz tak mustajab. Sakit lagi, kita kata bukan tak mustajab, ya barangkali tak mustajab doa saya, banyak dosa. Tapi Allah tahu kalau sembuh kaki pergi main pocor-pocor, tak datang masjid. Jadi tuan-tuan sangka baik dengan Allah. Hajar hilang kaki, senyum, sempat bagi lagi tazkirah pada kami. Rahmat dia pesan pada saya. Ini sebelum jadi pencetus ummah. Kalau buat jalan dakwah, orang halang, Allah marah kalau tak cari jalan dakwah lain. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, saya alhamdulillah saya termotivasi dengan Hajar. 3 hari selepas itu tuan-tuan, Hajar meninggal dunia. Wallahi, kami sangat sedih. Jadi saya solatkan jenazah Hajar tuan-tuan. Itu antara sebab saya makin faham tentang surah Al-As. Saya solatkan jenazah Hajar tuan-tuan. Saya angkat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makin menangis saya, makin kuat tangisan saya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya angkat jenazah Hajar tuan-tuan, saya masukkan. Kawan saya tanya, Rahmat, kenapa engkau menangis kuat sangat Rahmat? Sedangkan Hajar ni bukan isteri engkau. Ya, bukan isteri saya. Bukan kakak engkau. Ya, bukan kakak saya. Kenapa engkau ni nangis sangat kuat Rahmat? Saya kata apa? Wallahi demi Allah, aku bukan tangisi Hajar. Saya bukan tangisi Hajar tuan-tuan. Yang saya tangisi diri saya sendiri. Pernah tak tuan-tuan tangisi diri tuan-tuan sendiri? Kita banyak menangiskan tentang orang, tapi kita tak pernah tangisi diri kita sendiri.
Demi Allah saya tak tangisi Hajar. Hajar insya-Allah syurga. Dia mati dalam jalan dakwah. Nak pergi program dakwah. Tuan-tuan alhamdulillah kalau pergi masjid kena langgar tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan Allah pandang kita hari ini mati dalam keadaan kebaikan. Saya kata insya-Allah Hajar masuk syurga. Yang saya tangisi diri saya. Kalau saya berada di posisi Hajar, saya yang meninggal, Hajar yang solatkan jenazah saya. Masa tu saya umur 18 tahun tuan-tuan. Saya jumpa Allah umur 18 tahun tuan-tuan. Bila Allah tanya Rahmat, apa sumbangan kamu untuk agama Islam? Saya mungkin masa tu tuan-tuan tak mampu nak jawab. Jadi tuan-tuan, hari itu saya sedar satu perkara, bila-bila masa saya boleh mati. Dan saya harap sangat setiap kali yang saya mati itu, waktu yang saya mati itu, waktu yang penuh dengan kebaikan, saya sedang melakukan kebaikan. Jadi tuan-tuan jangan berlengah. Kita takut apa tuan-tuan? Kita buat baik pagi tadi, tapi sebab kita hari ini berlengah, pukul 12 tu Allah tarik kita dalam keadaan kita hari ini sedang leka dengan dunia. Jadi hari-hari kita perlu optimum. Nak optimum macam mana tuan-tuan? Ingat mati. Demi masa, aku tak ada masa. Jadi kita sungguh-sungguh, oi, waktu duha kan pencen dah. Waktu duha ni tak ada buat apa lah. Ajak geng-geng pencen ni buat kuliah duha dekat masjid. Nak buat apa di rumah? Lagi. Jadi kita sentiasa fikir, apa boleh buat? Apa boleh buat? Jangan tunggu apa arahan. Mula kita fikir apa. Jadi tuan-tuan masuk balik beriman tuan-tuan. Syarat daripada 4 daripada syarat tadi beriman. InsyaAllah sekejap lagi tuan-tuan. Beriman. Iman ini yakin tuan-tuan. Dan tuan-tuan tak dapat tidak tuan-tuan, kita biasanya salah faham banyak perkara tentang Islam. Ramadan tuan-tuan, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita tak faham tuan-tuan ayat ni tuan-tuan. Tak faham. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan kepada umat terdahulu. Moga-moga dengan harapan kamu menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya tuan-tuan, hari ini kita kena faham, Ramadan tempat menghasilkan takwa. Ingat tuan-tuan, Ramadan tempat menghasilkan takwa. Ni dah berlalu ni. Dan kita kena muhasabah, ada tak kita dapat takwa itu. Dan Allah tak janji semua orang dapat takwa. Allah kata dengan harapan kamu dapat takwa. Ni dalam bulan Syawal, ada tak kita dapat takwa? Tapi tuan-tuan, sebelum masuk bulan Ramadan, kita kena ada iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, ulama bahas tuan-tuan, kenapa kebiasaannya bila Allah nak suruh kita buat sesuatu, Allah mula dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, selamatkan diri kamu. Nampak Allah suruh, wahai orang-orang yang beriman. Allah seru kepada mereka beriman. Tak beriman, tak payah buat. Seolah-olah begitu tuan-tuan. Kalau kita hari ini, ulama kata apa? Ayat selepas ya ayyuhalladzina amanu, kalau kita betah, kalau kita mempersoalkan, kita tak mau buat, seolah-olah kita hari menidakkan keimanan kita. Macam kita kata pada anak kita nak masuk MRSM, contohlah, nak masuk MRSM, kita kata tak boleh masuk sekolah menengah kebangsaan agama ataupun mahal. Anak kita nak MRSM. Dulu saya nak masuk gitulah, gaduh dengan mak saya. Mak saya keluar ketan. Anak mak ke tak? Hoi. Anak mak ke tak? Kalau kita betah lagi, seolah-olah kita kata kita bukan anak mak. Betul. Jadi begitu juga Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang meyakini adanya aku, yang meyakini kau akan mati, meyakini bahawa hari ini kau hidup atas nikmat yang telah aku berikan, yakni nikmat nyawa. Kau tak boleh buat apa-apa, buat je apa yang aku suruh. Tapi kita tak tuan-tuan. Ni iman tuan-tuan, iman. Belum masuk takwa tuan-tuan. Walaupun kita rasa puasa tu berat tuan-tuan, belum puasa yang lepas, rasa puasa tu berat, rasa puasa tu leceh. Barangkali sekarang tak tuan-tuan. Dulu zaman bunda tuan-tuan, seperti mana Presiden Tunisia tuan-tuan. Ini kisah benar tuan-tuan. Presiden Tunisia pada tahun 1980 tak silap saya tuan-tuan, dia mengharamkan puasa pada kaki tangan kerajaan. Dia mengharamkan puasa pada kaki tangan kerajaan sebab dia yakin bahawa hari ini puasa itu mengurangkan produktiviti. Allahu Akbar. Maksudnya orang berpuasa lembab bekerja. Betul tak? Betul. Kita belum puasa lembab kerja tuan-tuan. Angkat pen gini, tak larat. Betul. Tapi kita kena membuktikan bahawa janji Allah tu benar. Sepatutnya kita hari ini jadi seperti umat terdahulu. Bulan Ramadan kita yang paling kuat. Perang Badar tuan-tuan, umat Islam 313 pada bulan Ramadan bertempur dengan 1000 musyrikin. Belum cukup tuan-tuan. Perang Badar tuan-tuan diriwayatkan hanya ada seekor kuda pada tentera muslimin.
Hanya ada seekor kuda. Tentera musyrikin 1000 kuda. Allahu Akbar. Lengkap berpakaian besi, senjata. Hanya ada beberapa bilah pedang diriwayatkan. Ada beberapa bilah tombak. Yang lain pakai tangan, tuan-tuan. Bulan puasa, tak ada kata, ya Allah, tapi orang beriman itu mereka akan sebut sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Dan kita akan cari jalan, bukan cari alasan. Ciri orang beriman. Tuan-tuan jangan mudah cakap beriman, tuan-tuan. Sebab orang beriman ini cari jalan, bukan cari alasan. Contoh mudah, tuan-tuan, tak dapat tidak kena sebut, tuan-tuan. Bila Allah syariatkan kita, wajibkan kepada orang beriman itu hudud, kita mula cari alasan, betul? Cari alasan. Malaysia negara berbilang pangsa. Jadi carilah jalan. Nampak, tuan-tuan? Dia tak cari alasan. Okey. Boleh. Kita kenakan hudud ini kepada orang Islam saja. Tapi bagaimana nak memahamkan orang Islam? Fahamkanlah. Jangan cari alasan, cari jalan. Tuan-tuan, sebab apa, tuan-tuan? Suatu ketika dahulu, makcik-makcik kat belakang, perempuan beriman dahulu tak perlu pakai tudung. Dengan jari pemboleh. Betul. Ayat Quran tu turun sedikit demi sedikit. Jadi kewajipan untuk menutup aurat tu lambat turun, tuan-tuan. Tiba-tiba turun surah An-Nur, ayat dalam surah An-Nur yang mewajibkan wanita beriman untuk pakai tudung, tuan-tuan. Untuk pakai tudung. Turun ayat tu, tuan-tuan, sampai kepada telinga wanita-wanita beriman. Ketika itu sampai kata apa? Wanita beriman, kamu kena pakai tudung. Kalau kamu beriman, kamu pakai tudung. Apa wanita beriman buat, tuan-tuan? Ada dia cari alasan. Dia cakap apa? Abang, pakai tudung esok pagi lah, tuan abang. Kenapa? Malam ni kedai Farida tutup. Tak ada, tuan-tuan, tak cari alasan. Perempuan beriman ketika tu, tuan-tuan, nampak langsir. Anehnya langsir. Oi, perempuan sayang sungguh langsir, tuan-tuan. Tapi wanita beriman tahu ini ayat Allah. Langsir dia sayang, tapi dia lagi sayang Allah. Dia koyak langsir, tuan-tuan. Dia jadikan kerudung ketika itu juga. Susah apa tak payah beli Farida, pakai langsir, tuan-tuan. Jangan cari alasan, cari jalan, tuan-tuan. Yang para sahabat Nabi yang tak ada langsir kat rumah, mereka koyakkan kemah rumah mereka, tuan-tuan, untuk jadikan kerudung. Cari jalan, jangan cari alasan. Jadi orang beriman, syaratnya adalah mereka yang hari ini cuba hari ini mempraktikkan semua yang ada dalam Quran, dan mereka hari ini tak cari jalan, bukan cari alasan. Tuan-tuan, beriman tak kita? Last, tuan-tuan. Kita cakap Ramadan tu takwa, betul? Takwa ni tingkat sangat tinggi, tuan-tuan. Rahmat tak mampu kata dia orang bertakwa. Tapi tuan-tuan, kita boleh cek berimannya kita dengan peristiwa sebelum Ramadan. Peristiwa apa, tuan-tuan? Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj membezakan orang beriman ataupun tidak beriman. Bila Nabi sebut kepada orang-orang Arab ketika itu, tuan-tuan, bila Nabi sebut bahawa aku telah di-Isra' dan di-Mi'rajkan, mereka yang nak masuk Islam tiba-tiba tarik balik diri mereka daripada masuk Islam. Kata, pelik cerita Muhammad. Dan tuan-tuan, kita mungkin hari ini meyakini Isra' Mi'raj, percaya. Takkan hari ini kita boleh naik kapal terbang, Nabi mesti boleh lagi hebat, kan? Kita percaya. Tapi hari ini persoalan paling besar bagi kita, ada tak kita hari ini beriman ataupun mengamalkan hadiah daripada Allah pada malam Isra' dan Mi'raj, yakni salat. Ini iman, tuan-tuan. Iman. Apa dia? Solat, tuan-tuan. Nak tahu kita punya iman ni kuat tak kuat, tuan-tuan? Solat akan ada azan, betul, tuan-tuan? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Benar Bilal yang sebut, tuan-tuan, tapi Allah yang syariatkan. Maksudnya, tuan-tuan, seolah-olahnya Allah kata apa? Aku Maha Besar, aku Maha Besar, aku paling utama, aku nombor 1, tiada yang lebih besar daripada aku. Tiba-tiba pukul 1.20 kita masih ke office, tuan-tuan. Kerja tak siap, tuan-tuan. Kita kata apa? Kejap lagi lah solat. Saya solat nanti pukul 2, saya siapkan kerja. Benar, kita akan solat nanti, tuan-tuan. Tapi sebenarnya, tuan-tuan, seolah-olahnya kita kata apa? Ya Allah, engkau bukan nombor 1, kerja nombor 1, ya Allah. Berkualiti tak iman kita, tuan-tuan? Kita sedang pergi bertani, kita sedang berniaga, azan masuk, berniaga, nampak customer, tuan-tuan. Kejap, ya Allah, kita katakan, kejap lagi aku solat, aku selesaikan dulu perniagaan. Salah, tuan-tuan. Seolah-olah saya tak maksudkan macam tu, Ustaz. Saya tak masukkan macam tu. Tapi itu sebenarnya, tuan-tuan. Bukan saya nak beraikan hukum, tuan-tuan. Itu sebenarnya, tuan-tuan.
Alah ustaz, dosa kecil je ustaz, lewatkan solat. Oh, sedap mulut cakap dosa kecil. Tuan-tuan pernah cubit anak tuan-tuan? Pernah kan? Kita cubit anak. Cubit anak. Nakal. Rasa salah, bersalah tak? Tak. Aku ayah, dia anak. Aku besar, dia kecil. Betul? Kita buat perbuatan sama. Tadi kita cubit anak. Sekarang kita cubit ayah kita kat kampung. Balik kampung raya, cubit ayah. Nakal. Pernah buat ke tuan-tuan? Tak pernah. Sebab apa? Dia ayah, aku anak. Dah terbalik. Walaupun cubit, tadi kita cubit anak, sekarang kita cubit ayah kita. Pernah tak tuan-tuan cubit menteri besar? Nakal menteri besar. Nama pun menteri besar, kita rakyat. Benci sangat kepada menteri. Contoh, boleh ke cubit menteri? Jangan tuan-tuan. Salah tuan-tuan. Dia Perdana Menteri, kita menteri pun tak ada. Naik, pernah cubit agung tuan-tuan. Jangan tuan-tuan, dia agung, kita bukan siapa-siapa. Begitu juga Allah. Walaupun dosa kecil tuan-tuan, nama dosa kecil, tapi kita sedang lakukan dengan Allah yang maha besar, berarti dosa besar tuan-tuan. Bila kita memperlekehkan dosa kecil, ia jadi dosa besar tuan-tuan. Dosa kecil je ustaz, lewatkan solat, dosa besar tuan-tuan. Sebab kita sedang lakukan dengan yang maha besar tuan-tuan. Dan berapa kali kita hari ini tuan-tuan tak mahu sujud dengan perintah Allah. Allah panggil solat, kita tak mahu solat, kita lewatkan tuan-tuan. Jangan sampai saya samakan kita dengan satu makhluk Allah yang bernama Iblis tuan-tuan. Sekali je tuan-tuan tak mahu sujud dengan perintah Allah. Cuba tanya kita, diri kita hari ini, berapa banyak perintah Allah yang kita cuba tidak mahu lakukan dengan cari alasan bukan cari jalan. Adakah kita hari ini lebih hebat daripada Iblis? Lanatullah. Tuan-tuan, masuk iman tuan-tuan. Syarat kedua, beramal soleh. InsyaAllah saya fast sikit tuan-tuan. Saya minum sekejap tuan-tuan. Bismillah. Maaf nak. Oh, sedap air Kelantan. Tuan-tuan, Allah mention ciri-ciri yang pertama beriman. Dan saya harap-harap tuan-tuan jaga solat. Sebab solat itu pemisah antara orang beriman dengan orang yang kufur tuan-tuan. Solat tanda aras tuan-tuan. Masuk tadi puasa tuan-tuan, takwa. Saya mungkin tak nak ulas kat sini tuan-tuan, tapi takwa ni tuan-tuan, dia lebih tinggi daripada beriman. Kalau orang beriman solat pada awal waktu, orang yang bertakwa macam mana ustaz? Orang yang bertakwa dia tengok jam. Satu suku. Satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab tanya kepada sahabat Nabi yang menjadi imam solat tarawih. Abu Umar Al-Khattab tanya kepada sahabat Nabi itu, kata, apa itu takwa? Apa itu takwa? Jadi sahabat Nabi itu kata apa? Umar, pernah tak engkau jalan di jalan yang berduri? Umar kata, pernah. Macam mana reaksi engkau? Aku jalan terjengkit-jengkit, berhati-hati. Betul tuan-tuan? Pernah rumah kita pecah gelas, isteri kita sapu, tapi kita takut-takut nak pijak. Sebab apa? Takut ada kaca. Takut lagi ada kaca. Takut terluka. Apa kata sahabat Nabi itu kepada Umar? Wahai Umar, itulah takwa. Takwa itu hati-hati. Takwa itu takut. Jadi tuan-tuan, orang beriman solat awal waktu, tapi orang takwa tuan-tuan, dia tengok jam pukul 1 suku. Dia tahu waktu solat 1.21. Betul tuan? Macam itulah lebih kurang. 1 suku. Dia kemah meja dia tuan-tuan. Dia kemah meja. Dia pergi masjid sampai masjid 1.20. Dia duduk sini Tok Bilal main. Awal Rahmat, saya takut terlanggar waktu solat. Saya hati-hati. Saya takut. Ni takwa tuan-tuan. Dia takut terlanggar tuan-tuan. Dia letak precaution. Dia letak langkah berjaga-jaga. Tiba-tiba nampak seorang pakcik ni, anak-anak muda. Ada seorang pakcik tuan-tuan, dia tak ambil air wuduk kat paip. Dia ambil air wuduk kat kolah. Kolah kan? Saya tanya pakcik, kenapa ambil air wuduk kat kolah, tak ambil air wuduk kat paip? Pakcik takut, pakcik membazir ambil air guna paip. Kan kita ambil wuduk, paip, air keluar. Pakcik takut, pakcik makan duit masjid. Takwa tuan-tuan. Cadbury, halal haram, halal haram, halal haram. Mana satu ni? Tuan-tuan tengok dalam video tuan-tuan, lebih-lebih kurang. Halal haram, halal haram, haram jadah. Mengamuk. Sebut semua benda. Macam ni ustaz, pening lah ustaz. Halal ke haram, halal ke haram. Tuan-tuan, takwa tuan-tuan, tinggalkan je lah. Tak ada lagi dalam metro lelaki mati tak makan Cadbury. Tak ada tuan-tuan, tinggal je lah. McD, saya sayang McD ustaz. Betul ke ustaz McD ni menyumbang kepada Israel? Tak payah bahas bab tu. Ada bukti, ada yang kata tak, ada yang kata ya. Tinggal je lah. Makan Ramli burger. Takwa tuan-tuan. Ustaz kami perempuan, Perempuan kata,
Saya tuan-tuan, baru saya faham takwa tuan-tuan. Ada seorang pakcik ni, dia pakai baju kurung lengan panjang, betul? Kenapa tuan-tuan? Ni aurat tuan-tuan Ni aurat. Dia pakai baju kurung, baju lengan panjang. Tiba-tiba pakai stongan. Tahu stongan tuan-tuan? Stoking tangan. Yang tak tahu ni anak muda ni biasa stoking tangan. Makcik sebelah kata, tak panas ke? Jap, pakai baju kurung, pakai lagi telekung, pakai lagi stongan. Dia kata apa? Panas memang panas. Memang dah tutup aurat pakai baju kurung. Saya takut terselak. Nampak? Saya hati-hati. Jadi sebelum terselak dah ada stongan. Ni takwa tuan-tuan. Faham tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, jangan bangga anak kita hari ini puasa penuh Ramadan tapi mereka tak solat subuh tuan-tuan. Sebab iman lebih awal daripada takwa. Jadi moga-moga kita jadi orang bertakwa. Last tuan-tuan, pergi kepada beramal soleh. Tak cukup dengan beriman saja tuan-tuan. Ada satu kelompok tuan-tuan, dia kata apa? Cukuplah niat je. Innamal a'malu binniyat. Oh, masalah geng-geng ni tuan-tuan. Alhamdulillah kelompok ni dah mula dihakis, mula diburu. Mereka ni dahulu mereka yakin bahawa cukup dengan niat tak payah solat. Oh, niat innamal a'malu binniyat. Oh, tak faham betul ni. Cukup dengan niat hari ni tak perlu solat. Niat sahaja aku solat zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala. Okey, solat. Oh, penat lah ni. Ustaz saya, dia buat depan saya. Dia panggil, mana kelompok tu mes ni? Datang depan saya, dia kata apa? Oh, kelompok ni, niat niat je, tak payah buat amalan. Amal soleh tuan-tuan. Oh, okey. Jom ustaz belanja makan. Ambil nasi banyak-banyak tuan-tuan, lauk sedap semua. Baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dia nak cendok tangan ustaz, saya pukul tangan dia. Kenapa ustaz? Baca doa cukuplah, niat je lah. Tak payah makan. Niat je lah. Tak payah makan. Kamu cakap cukup niat. Mana boleh ustaz kena makan? Kau tak macam tak masuk mulut je tanya. Cukuplah macam kamu solat tadi. Niat je lah, tak payah solat. Jadi tuan-tuan, tak cukup kita yakin. Ni tuan-tuan, hari ni saya bersama dengan Akademi Kepimpinan Remaja tuan-tuan. Kami ni tuan-tuan, saya sebenarnya tuan-tuan, saya benci dengan ustaz-ustaz minta sedekah tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Kelantan tak ada lah. Bila saya cerita kat Selangor, ustaz benci ustaz. Nyampah, macam nampak Islam ni miskin je. Memang Islam kaya, tapi jabatan agama Islam yang kaya. Tak kaya tuan-tuan. Saya menyampah dulu sebelum jadi ustaz, pencetus ummah belum. Lepas tu tiba-tiba orang baru saya faham tuan-tuan. Bila kami jadi ustaz tuan-tuan, orang tak cari jabatan agama tuan-tuan untuk minta tolong. Anak dia tak ada duit nak pergi sekolah, suami dia tak tinggalkan nafkah, cari ustaz tuan-tuan. Ustaz, tolong ustaz. Tolong ustaz, pasti kami tak ada duit ustaz. Macam mana kami tuan-tuan nak tolong? Kita kata pergilah minta ke jabatan, birokrasi ustaz-ustaz susah. Minta itu, minta ini, kita tak pandai nak foto state. Ini dulu punya cerita tuan-tuan. Tak pandai nak foto state. Dia minta kita print itu, print pun tak sebut, tak pandai nak sebut. Minta tolong kat ustaz, mana ada duit? Jadi tuan-tuan, hari ini perjuangan Islam ini memerlukan duit tuan-tuan. Tak dapat tidak tuan-tuan. Jadi kami bersama-sama dengan AKR tuan-tuan, minta tuan-tuan, kita hari ini belajar tuan-tuan berkaitan 1 balas 10 tuan-tuan, betul? Sedekah 1 Allah balas 10. Beriman, tapi kita kurang untuk beramal soleh. Jarang untuk kita keluarkan duit. Tak cukup iman je tuan-tuan. Ya betul, Allah balas 1 balas 10. Tak cukup tuan-tuan, kita kena sedekah. Untuk cerita ni tuan-tuan, insya-Allah nanti kita akan buka tabung untuk Akademi Kepimpinan Remaja. Untuk anak-anak Kelantan juga tuan-tuan. Untuk anak-anak Kelantan juga tuan-tuan. Pada istimak kita akan berlangsung esok, lusa, istimak bekas-bekas pelajar mahat dan juga bekas-bekas pelajar sekolah menengah agama tuan-tuan. Kita kumpulkan semua. Moga-moga mereka hari ini menjadi pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, moga-moga tuan-tuan dapat saham dengan bantu mereka. Suatu ketika tuan-tuan, saya dengan imam muda pergi makan sup, mihun sup. Bila kami bayar mihun sup RM5 tuan-tuan, pak cik tu, Allahu Akbar, pak cik tu dia ambil RM5, ada 3 tabung tuan-tuan. Dia masuk RM2, RM2, RM1. 3 tabung. Saya pelik. Bila imam muda bayar, dia masuk RM2, RM2, RM1. Saya kata, pak cik, ni kenapa 3 tabung? 3 isteri ke? Saja. 3 isteri ke? Taklah nak 3 isteri. Amin, dia kata. Tapi bukan. Ni 3 tabung ni nak. Tabung yang pertama, tabung untuk modal perniagaan. Tabung yang kedua untuk pakcik dengan anak bini pakcik pakai. Anak pakcik 9 orang, banyak yang belajar, sekian-sekian dia kata. Jadi tabung kedua ni untuk perbelanjaan harian, beli sayur, beli ikan. Tabung yang ketiga yang RM1 ni pakcik infakkan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, RM1 kita kata sikit. Tak tuan-tuan,
Orang kaya gaji RM10,000 bagi RM100, wow, kita kata RM100,000. Sebenarnya baru dapat satu daripada 100, tuan-tuan, duit dia. Faham, tuan-tuan? Duit dia RM10,000, dia baru sedekah 100, satu daripada 100. Pakcik tadi RM5 duit dia, dia bagi 1/5 hartanya. Siapa lebih hebat? Pakcik tadi. Lainlah dia RM10,000, dia bagi RM1,000 pun masih tak boleh lawan pakcik tadi. Sebab apa? 1,000 daripada 10,000 baru 1/10, tuan-tuan. Jadi pakcik dia 1/5, tuan-tuan. Infak terus. Saya kata, pakcik tak buat tabungan ke untuk anak masa depan? Pakcik tak takut miskin ke? Saja saya tanya, tuan-tuan. Sebab tu balik hadis tadi, tuan-tuan, jangan pandang enteng, jangan pandang lemah kepada orang lama dalam agama. Mereka ada kematangan. Jadi pakcik tu kata apa saya? Nak, makcik nak ajar kamu kira-kira. Kira-kira? Saya kata apa? Okey pakcik, insyaAllah tuan-tuan, saya cepatkan. Dia kata apa? Pakcik ada 9 orang anak. Betul? Pakcik ada 9 orang anak. Andai kata pakcik kedekut dengan Allah, pakcik ambil RM1 tu, pakcik masuk tabung kedua, pakcik buang tabung ketiga, tabung sekarang RM3, betul? Pakcik konon nak ni misalannya, pakcik mampu kumpul RM10,000 dalam masa sebulan. RM10,000 sebulan, bersih. Kalau pakcik sedekah, mungkin pakcik sedekah RM9,000, RM1,000 dalam tabung kedua. Faham, tuan-tuan? RM9,000 pakcik sedekah, tapi ini pakcik ambil, pakcik tak nak sedekah, pakcik simpan RM10,000. Tiba-tiba Allah takdirkan hujung tahun, tuan-tuan, anak dia, anak yang kedua dapat penyakit kanser, tuan-tuan. Ditakdirkan dapat penyakit kanser. Berapa kos pembiayaan kanser? Kurang-kurang RM100,000, tuan-tuan. Pakcik ada berapa tadi nak? RM10,000. Mana pakcik nak cari RM90,000? Nampak, tuan-tuan? Mana pakcik dapat RM90,000? Jadi nak, lebih baik pakcik sedekah RM9,000, pakcik simpan RM1,000. Allah beri kesihatan kepada pakcik sepanjang setahun. Allah beri kesihatan pada anak-anak pakcik. Pakcik tak keluarkan kos pembiayaan perubatan. Pakcik untung RM1,000. Tadi pakcik rugi RM90,000. Nampak, tuan-tuan? Jadi mereka-mereka yang selama ni sedekah, tuan-tuan, betul, tuan-tuan, pergi Selangor. Ustaz, saya ni gaji saya RM1,500. Dah istiqamah, Ustaz, saya derma RM5, RM5. Saya haraplah bos saya naikkan gaji saya. Sebab Allah kata nak tambah rezeki. Nak tambah rezeki. Siapa beri aku tambah rezeki. Ni dah setahun ni, Ustaz, masih lagi RM1,500 gaji saya, Ustaz. Luaskan maksud rezeki, tuan-tuan. Sehat tu rezeki, tuan-tuan. Ni yang bujang dapat isteri soleha tu rezeki, yang bujang. Ni Alofa dah pakai tudung, tuan-tuan. Nak dapat ni Alofa, sedekah ya Alofa, tuan-tuan. Ni Alofa, rezeki, tuan-tuan. Mana tahu rezeki, tuan-tuan. Isteri-isteri tak nak suami poligami, barangkali bagi dia itu rezeki. Dapat suami yang tak nak poligami, rezeki. Sedekah, tuan-tuan. Yang ni suami nak dapat isteri yang nak bagi poligami, rezeki, tuan-tuan. Sedekah. Betul lah saya cakap ni. Rezeki tu masing-masing, persepsi masing-masing. Betul. Anak dapat straight A, anak orang lain tak dapat straight A. Dia kaya, tuan-tuan. Kita motor Honda Cup, anak kita 5A. Rezeki tak? Rezeki. Tapi Allah tak bagi kita BMW. Jadi, tuan-tuan, luaskan maksud rezeki, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, yakin Ustaz, rezeki, tuan-tuan. Tapi tak cukup beriman, kena beramal soleh. Jadi, tuan-tuan, letaklah semua yang ada dalam beg dompet tu, tuan-tuan. InsyaAllah, moga-moga Allah berkati perjuangan kita. Dekat Selangor, tuan-tuan, saya menakjubkan, saya kata kat Selangor. Alhamdulillah, inilah kehebatan Pakatan Rakyat. Tiba-tiba kan, promote. Betul, tuan-tuan, kami buka sedekah, tuan-tuan. Makcik-makcik bagi emas. Tapi tak payahlah, tuan-tuan, kat sini. Terkejut saya, bagi emas, bagi rantai. Saya kata subhanallah. Mereka yakin dan beramal soleh. Iman, amal soleh. Dua yang terakhir, tuan-tuan. Masuk balik cerita tadi, tuan-tuan. Api. Patah balik, tuan-tuan. Allahu Akbar. Maaf, nak bercelaru sikit malam ni. Nampak api? Kita beriman, beramal soleh. Beramal soleh tu apa-apa? Kita mula hari ini nak buat amal soleh dengan benda yang kita imani. Tapi tak cukup, tuan-tuan, masuk syurga seorang-seorang. Tak cukup. Ikatan tadi, tuan-tuan, ikatan kita dengan anak dengan isteri, bukan ikatan kekeluargaan. Besi yang ikat kita tadi bukan ikatan kekeluargaan, saya nak terangkan, tuan-tuan, tapi ikatan akidah. Sebab tu tadi, tuan-tuan, dalam cerita tu saya kata apa? Anak tadi terikat dengan anak sebelah sana. Walaupun kita benci dengan jiran tu, tapi tak dapat kita tidak, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Jadi, tuan-tuan, tak boleh kita hanya saja masuk syurga seorang-seorang. Kita kena apa? Berpesan-pesan ke arah kebaikan. Mula ajak jiran kita pergi masjid. Mula ajak anak kita pergi masjid. Mula ajak isteri kita pergi masjid. Ustaz, isteri saya ni, Ustaz, memang susah nak pergi masjid, Ustaz. Silap saya lah dulu, Ustaz. Pandang cantik tak pandang iman, Ustaz.
Tak apalah yang dah lepas tu lepaslah tuan-tuan. Takkan kita hari ini nak kutuk isteri kita. Nabi Nuh AS isterinya derhaka. Nabi Nuh AS isterinya derhaka. Tapi Nabi Nuh ada ke kutuk isteri dia? Macam kita? Sabar. Pesan ke arah kebenaran isteri kita. Jomlah sayang, hari ini tak berhasil. Esok jomlah sayang, tak berhasil lagi. Banyakkan sedekah lagi tuan. Isteri solehah. Isteri solehah. Tuan, jomlah isteri. Sabar. Allah kata berpesan-pesan ke arah kebenaran. Dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jika tuan-tuan hari ini kita beriman dan beramal soleh, insya-Allah kita masuk syurga. Tapi tak cukup kita masuk syurga seorang-seorang. Kita kena ajak orang untuk masuk syurga dengan kita. Sebab ini tanggungjawab umat Muhammad. Dan tuan-tuan, percayalah jalan dakwah ini penuh mehna dan tribulasi, cacian dan makian, banyak ujian. Jadi Allah kata berpesan-pesanlah dengan kesabaran. Wallahu alam tuan-tuan. Kalau kita ada 4 kelompok ini tuan-tuan, kita ada 1 kelompok ini, kita ada 4 ciri ini tuan-tuan, insya-Allah kita tak rugi tuan-tuan. Jadi marilah kita menjadi orang yang tidak rugi. Marilah kita menjadi orang yang tidak rugi. Bermula dengan kesedaran. Kita sedar kita tak ada masa, kita akan mati. Paling lama aku hidup atas muka bumi ini 60 tahun. Kalau nisbah dengan akhirat 1.5 saat. Kalau nisbah dengan 1000 tahun, aku hidup atas muka ini 1.5 jam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, untuk apa sangatlah kita pandang dunia ni? Maka tuan-tuan, ambillah sekadar perlunya. Jadilah orang paling kaya atas muka bumi ini, tapi juga jadilah orang yang paling banyak sedekah atas muka bumi ini. Jadi tuan-tuan, wallahu alam, beriman, beramal soleh tuan-tuan, dan berpesan-pesan ke arah kebaikan. Ajak orang sekali pergi masjid tuan-tuan. Ajak orang sekali pergi usrah tuan-tuan. Ajak orang pergi dataran ilmu tuan-tuan. Dan kalau orang tak nak, sabar. Berpesan-pesan dengan kesabaran. Wallahu alam. Anak ini mohon maaf atas segala keterlanjuran, minta maaf atas kekurangan. Moga-moga pada masa kelak dengan respon tuan-tuan, teguran tuan-tuan, saya menjadi lebih baik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Pengajian kami terima kasih kepada Profesor Raisa atas sedikit taujiah tazkirah pada kita semua. Jadi untuk maklumat sidang jemaah sekalian, kami di TKA Akademi Ilmu Ramadan ini kita